ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين الحكمة، وافتح علينا من لدنا علما كما فتحنا بسيد النبي بحق طه أبي الكونين وجد الحسنين أبي الباط والقسيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Tidak diperintah mereka itu manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan ikhlas, patuh taat kepada agama yang betul, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat. Demikian itulah agama yang sebenarnya. Shadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, saudara-saudari sekalian, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merasakan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dalam relung hati, jiwa, sanubari, qalbu, sirri, batin kita. Karena terlalu banyak Allah Subhanahu wa taala mengurniakan nikmat yang tidak mungkin kita dapat hitung dengan jari jemari kita. Hingga Allah Subhanahu wa taala gunakan dengan kalimah mufrad dalam Quran. Allah Ta'ala firman, wa in ta'uddu ni'matallah, kiranya kamu hai manusia nak bilang satu sahaja nikmat Allah yang Allah Ta'ala bagi kepada kamu, jangankan yang banyak, satu sahaja nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, la tuhsuha, tidak mampu untuk kita hitung, yakni tidak ada harga untuk kita dapat jual beli. Seorang yang miskin hidupnya, yang orang panggil apa, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, malam kais tak terkais tetapi Allah Ta'ala bagikan orang panggil cukup lengkap panca inderanya dan anggota tubuh badannya. Ia tidak akan sanggup tukar walau seputung jari. Kalau orang ada nak beli dengan dia satu putung jari dengan harga yang paling tinggi 2.9 bilion lah kita kata, tak akan dia nak jual seputung jari untuk dia dapat duit, tak ada. Kerana seputung jari ni bukan yang kita punya, Allah Ta'ala yang punya. Allah Ta'ala bagi kepada kita sebagai pinjaman yang nanti kita bila dibangkit daripada kubur kita masing-masing, dia akan soal kembali apakah amanah yang kita menanggung ketika mana kita hidup di dunia mula, kita kerjakan kesesuaian dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian pada hari akhirat kelak akan disoal daripada bagai-bagai nikmat yang telah Allah Taala bagikan kepada kita hamba. Maka kerana itulah segala pemberian Allah Ta'ala wajib kita syukur. Maksud daripada syukur di sini dengan makna tasarruful abdi ala ni'mah ila ma khuliqa li ajlih. Kita gunakan segala pemberian Allah Ta'ala tadi mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang panggil syukur. Sebaliknya, kalau kita gunakan nikmat Allah Ta'ala bagi kepada kita tidak mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah, maka dia panggil kufur nikmat. Dan nikmat tu tidak dipanggil nikmat melainkan dengan panggilan yang barunya, dipanggil niqmah. Niqmah, yakni Allah Ta'ala bagi pemberian Allah dengan tidak diampun dosa-dosa kita. Allah Ta'ala bagi umur yang panjang
tetapi tetap kita duduk dalam keadaan sia-sia. Sedangkan orang yang benar-benar mengelokkan agamanya, dia meninggal perkara yang sia-sia. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Setengah daripada kecantikan Islam seseorang muslim, dia meninggalkan perkara yang tidak ada manfaat pada agama. Apa tak ada manfaat pada agama? Macam kita orang tua-tua kan, wallahu a'lam lah. Kalau di Penang ni saya tak tahu, kalau di Kelantan tu memanglah di orang panggil satu hobi orang tua-tua di kedai kopi, dia main haji. Sini orang panggil main haji ke, main dam. Tu sini maknanya pakai bayar dam semua. Haji tak naik lagi, dam terus. Kalau di Kelantan naik haji, lebok duk gahar papan haji tu. Gahar ni maksudnya ni, duk main haji. Walahal yang bermanfaatnya dia ambil kitab, dia belajar bab haji. Itu yang manfaatnya. Tapi tidak, umur sudah pun melepasi 40, tapi masih lagi tidak kenal masjid, tak kenal surau, tak kenal ustaz, tak kenal tu imam, tak kenal orang panggil tiang masjid di kampung dia ada berapa tiang. Yang dia tahunya kedai kopi yang selalu dia datangi setiap hari. Itu orang panggil orang yang Nabi SAW sabda, man balagha arba'ina umrah, man balagha arba'i falam yaghlib khairuhu ala syarrihi. Siapa yang sampai umurnya 40 ni kita panggil permulaan bagi panggilan syekh. Seorang syekh tu boleh dengan makna mereka yang bersifat dengan ilmu, man ittasafa bi'ilmihi, man ittasafa bi'ilmi walau kana sabiyan. Mereka yang bersifat dengan ilmu walaupun dia budak, kita boleh panggil syekh. Budak kecil umur 7 tahun hafal Quran 30 juzuk, boleh kita panggil syekh walaupun dia belum lagi tua, connect tak sunat lagi, tapi ilmunya banyak, boleh panggil syekh. Ataupun pakai seluar pendek atas pada lutut, pakai singlet nampak pusat, tua lah. Umur berapa? 40 atau 50 atau 60, boleh juga panggil asy-syekh. Apa syekh di sini? Man balagha arba'ina sanatan, mereka yang sampai umurnya 40 syekh. Jadi kalau kita ketemu orang-orang yang lama, kalau panggil tua yang marah. Orang-orang lama 40, 50, 60 masih lagi belum lagi ke masjid, kita kena panggil dia al-fadil, asy-syekh. Dia terkejut dia. Kenapa pula saya asy-syekh? Saya pakai seluar pendek ni. Syekh, sebab umur sudah 40 lah. Tetapi Nabi kata falam yaghlib khairuhu ala syarrihi. Tetapi amal kebaikan dia tak dapat mengatasi amalan kejahatan dia. Yakni dengan mana amalan kejahatan dia lebih banyak daripada amalan kebaikan dia. Falyatajahhaz ilan nar. Boleh dah tu bersiap-siap nak masuk neraka. Nabi cakap lagu tu. Falyatajahhaz, istihza daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi buat menganying. Bukan nyanyi, menganying ni maksud menganjing. Menganjingkan orang yang umurnya sudah 40 lebih dah, tetapi kebaikan dia masih lagi sedikit daripada keburukan. Keburukan lebih mengatasi daripada kebaikan. Nabi kata falyatajahhaz ilan nar. Boleh dah tu bersiap-siap nak masuk neraka. Mana gitu. Allahu akbar. Maknanya kalau kita dengar kalau Nabi yang bercakap depan kita begitu, kalau tak mari penyesalan tak tahulah. Maka kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pun intiqal 1437 tahun hijrah lebih. Jauh jasmani kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ni berada pada zaman yang telah pun Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, yakni tidak akan berlaku kiamat melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda masa tu dipercepatkan oleh Allah. La taqumus saah hatta yataqarrabu zaman. Tidak akan berlaku kiamat melainkan masa tu Allah Taala percepat. Sebab tu saya mari lewat. Cepat sangat masa dah tu.
Tadi duk baca kitab dekat rumah ikhwan kita tadi. Sudah pukul 7 lebih. Sembahyang maghrib kata 20 minit. Siapa-siapa 8 lebih. Nah, jadi masa tu cepat. Masa tu cepat. Tuhan cepat. Kerana masa-masa ni ibarat daripada putaran matahari, bulan, bintang. Nah, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahu. Semua matahari, bulan, bintang Allah Taala ada cerita tadi, semua sekali fi falak, bergerak di atas orbit dia. Allah Taala gerakkan bumi, bulan, bintang dan planet-planet yang ada tu bergerak atas falak dia. Maka Allah yang menggerakkan bulan, bintang, matahari, bumi. Maka Allah juga boleh mempercepatkan gerakan bulan, bintang, matahari dan bumi. Maka bila Allah Ta'ala percepatkan bumi, langit, matahari, bulan, bintang, bumi, matahari ni cepat, maka masa kita jadi cepat. Jam tetap bergerak seperti biasa, tapi cepat masanya. Rasa-rasa macam tak cukup. Tak cukup dalam sehari itu 24 jam. Ya Allah, bagilah sehari 45 jam kau, baru selesai, puas hati aku buat kerja. Cepat sangat. Bangun pagi pergi kerja, balik malam letih tidur, lepas tu bangun pagi pula pergi, itu sehari-harinya. Ini apa panggil apa? Tanda dekat dengan kiamat. La taqumu sa'ah hatta yataqarrabu zaman. Fatakunu sanatu kasyahri. Setahun seperti sebulan. Seperti sebulan. Ini sudah bulan apa ni? Esok bulan 8 dah kalau Masihi. Kita Syawal ada berapa hari lagi? Ada berapa hari lagi Syawal? 4 hari. 4 hari lagi. Telah pun habis Ramadan. Dan Ramadan tahun lepas pun habis dah. Tahun ni telah habis dah. Ramadan tahun lepas, wallahu a'lamu bis-shawab. Allah Taala lah tahu dengan yang betulnya kita sampai ke tidak. Cepat sangat masa. Setahun seperti sebulan. Wa takunu syahru kal jum'ati. Sebulan seperti seminggu. Seperti seminggu saja sebulan. Sekejap cek boleh cek. Habis dah bulan 9. Habis bulan 8. Habis dah. Setahun sekejap, sebulan pun sekejap. Wa takunu jum'atu kal yaumi. Seminggu seperti sehari. Kadang-kadang dia tanya orang, awang, hari ni hari apa? Budak tu jawab, hari ni hari Jumaat dah pak cik. Jumaat dah. Maghrib baru sembahyang Jumaat. Ada ni. Jumaat dah hari ni. Oi, cepat dah. Terkejut dia ada ni. Cepatnya masa sampai tahap tu. Ini tanda kiamat ni. Wa takunul jum'atu kal yaumi. Seminggu seperti sehari. Wa takunul yaumu kas saati. Sehari ni seperti sejam je. Jam celak habis hari. Jam celak habis hari. Jam celak habis hari. Wa takunus saatu qaddamatin nari. Sejam seperti kita pecek cucuh mancis tu. Pak naik api puk mampu. Sekejap dah. Sejam dah. Sejam masa berlalu begitu. Ini tanda kiamat. Soal kiamat tu bila? Wallahu a'lam. Soalnya kita ni hidup di zaman mana pun sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajipan kita ialah menanggung amanah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Ta'ala telah tawarkan kepada segala langit, bumi, bukit bukau, gunung ganang dan semua makhluk Allah Ta'ala yang besar-besar. Langit 7 lapis, 10 lapis, bumi 7 lapis, bukit bukau, gunung ganang sebagai makhluk Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala jadikan sebagai paku bagi bumi, tak mau bagi berayak. Berayak ni maksudnya macam kita duduk dalam sampang kalau tak ada bukit bukau gunung ganang, kita duduk atas berayak ni. Itu bukit gagah kuatnya orang panggil makhluk Allah nama bukit. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Itu sesungguhnya amanah agama Allah, Quran, Allah Ta'ala telah tawarkan kepada langit, bumi dan bukit bukau gunung ganang. Fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Semua makhluk Allah Ta'ala yang besar-besar, hebat-hebat tu semua tidak mahu nak ikut hukum Allah. Tak sanggup. Langit kata ke bumi lah Tuhan, jangan ke aku.
Pok kata bapa aku pulaknya, kata ni. Sedak-sedak dia bagi aku. Wi kau bukit tu. Badi berarak. Tak moh. Tak tak nak. Tak biko orang panggil apa? Hukum hakam Allah. Fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Yang sanggup untuk memikul hukum hakam Allah Subhanahu wa taala ialah insan. Siapa dia insan? Hamba insan. Datang masjid ni semua insan. Tak ada orang tak rasa dia pun insan. Kalau dia tidak insan, lembu kot. Nak kata ni, tak munasabah. Kalau lembu pakai tanduk, ada ekor, telanjang bogek. Kita insan, manusia, yakni Bani Adam, anak cucu cici Adam. Bahasa apa bercakap pada mulut kita tak kira. Ada bahasa yang lebih kita tak faham. Bahasa India, kita orang Melayu tak faham. Melainkan ada setengah-setengah dah. Orang mamak mamu kita faham kata ni. Kita tak faham. Tak faham apa pun. Sepatah hara tak faham. Cina tak faham. Siam tak faham. Tapi hakikatnya kita ni adik-beradik. Adik-beradik. Sama je orang panggil tuk hak asalnya Adam alaihi salam, nenek kita hak asalnya nenek Hawa alaihi salam. Jadi siapa yang sanggup pikul hukum Allah? Kita manusia. Semua pakat kat tangan belaka. Hamba akak tangan semua. Ibu-ibu, ayah-ayah, saudara-saudara sekalian telah akak tangan. Wa hamalahal insan, manusia sanggup untuk memikul hukum Allah. Tapi Allah Taala kata innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia tu ramai yang zalim pada diri sendiri, jahula, bodoh kerana tak ngaji. Mari masjid orang kali pertama mah bodoh selalu dah. Kata ni, anda nak kata apa tu? Hang kata jahil. Jahil ni maksudnya bodoh. Melayu kita panggil bodoh. Arab panggil jahil. Kalau jahil tu bahasa Arab. Kita orang Melayu cakap Melayu lah bodoh. Tapi orang kita ni kalau cakap bodoh dia kata kasar. Apa ustaz ni bagi masjid orang kali pertama bodoh selalu dah. Cakap lembut sikit ustaz. Kata jahil ke, barulah orang panggil sejuk hati. Ya begitulah orang Melayu kita ni. Kalau kata entah ni jahil lah, dia rasa tak marah. Bahkan dia rasa tarik nafas sejuk macam duk lekon. Naam, ngaku terus. Naam ana jahil. Tapi kalau kata mu ni bodoh, sedap kata kau yang bodoh. Mu cerdik sangat. Nak marah dia. Walau jahil yang bodoh yang sama ya. Bodoh sama, jahil pun sama juga. Cuma orang kita ni tak boleh, dia kena Arab barulah dia rasa macam masya-Allah. Sebab tu kalau kita orang Melayu, kalau kita pakai tengkolok, pakai baju hulu balang ni, pakai keris pesisik, dia kata kuat ni asabiah ni, kebangsaan kuat sangat ni. Lepas tu yang mana yang sunnah? Kena pakai serban ini, jubah, baru sunnah. Memanglah Nabi SAW orang Arab, sebab tu dia pakai serban. Tapi serban yang macam mana Rasulullah pakai? Cuba mari ayat. Yang macam ni? Yang macam ustaz pakai? Yang macam orang Azhar, ulama Azhar, serban orang Mesir, serban orang Jordan, serban orang Saudi, serban orang Yaman, banyak takkan Rasulullah pakai belakang serban mana ada ni. Mana hak sunnah Rasulullah SAW? Tak ada. Tidak boleh secara spesifik dipanggil ni. Secara khusus, ni serban Rasulullah, tidak yang lain. Kerana Rasulullah SAW ni bawa agama yang boleh dipakai ke seluruh pelosok alam. Tetapi bila kita memandang agama bangsa kita ni tidak pada agama, maka memanglah kita rasa terpisah bangsa kita daripada agama. Walahal bangsa itu sepertinya cawan dan agama itu seperti air. Kalau tidak ada bangsa, bagaimana agama mahu ada? Kalau tidak ada cawan, bagaimana kita nak minum air? Nak air, belah cawan dah? Tak ada. Ngangor itu. Tu habis keluar daripada mulut-mulut kita. Ni, bangsa ni seperti cawan. Seperti gelas. Mesti kena jaga bangsa. Cuba tengok saudara kita seugama di Rohingya, ada ni? Di Myanmar, bangsa Rohingya. Adakah dia tidak Islam? Dia Islam. Dia Islam. Tetapi kenapa disembelih? Dibunuh.
dibakar masjid-masjid, rumah-rumah, ditembak, dihalau daripada tanah air dia. Nah, dibuat khianat oleh sami-sami budak. Kenapa? Bukan kerana dia tidak Islam, dia Islam, tapi kerana bangsanya tidak kuat. Sebab tu bangsa dan agama tidak boleh dipisahkan. Nah, ad-da'watud din bidunil asabiyyati la tatimmu. Menyeru manusia kepada agama tanpa ada asabiyah, yakni kebangsaan, maka tidak akan sempurna. Jangan kita salah faham, kebangsaan yang diharamkan oleh Rasulullah bukan kebangsaan. Asabiyah yakni orang panggil ketaksuban. Laisa minna man da'a ila asabiyah. Bukan di kalangan aku, kata Nabi SAW, tidak di kalangan kami mereka yang menyeru manusia kepada asabiyah. Asabiyah apa itu? Yakni bukan bangsa, yakni ketaksuban. Antu'ina akhaka ala zulmi, yakni mutulung saudara kamu benda yang tidak betul. Maksudnya kalau kumpulan kita betul pun betul, salah pun betul, tak kira. Asal kumpulan aku gini belakang. Nah itu ni. Nah, orang kita semayang pun bagus, orang kita merompok pun bagus, tak kira. Mesti bagus. Tu asabiyah, tu yang diharam oleh Nabi SAW. Adapun memperjuangkan bangsa, mengukuhkan bangsa, nah, meletakkan bangsa yang paling utama dalam satu-satu tapak negara, itu diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Kalau tidak, Nabi tidak sabda al-a'immatu min Quraisy, kepimpinan mesti bagi kepada bangsa Quraisy. Tengok, Nabi memperjuangkan bangsa. Maka bangsa ni bukan untuk kita resis ni, bukan untuk kita saling orang panggil bergaduh. Melayu bergaduh dengan India, dengan Cina, tidak. Tetapi Allah Ta'ala firman dalam Quran, hikmat penciptaan Allah laki-laki. Inna ja'alnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Allah Ta'ala ciptakan kita laki-laki perempuan, dan Allah Ta'ala ciptakan kita pelbagai etnik dan pelbagai kabilah, pelbagai bangsa. Hikmahnya supaya kita ta'aruf, lita'arafu, saling kenal mengenal. Saling kenal mengenal, bila kenal baru cinta. Tak kenal maka tak cinta. Kalau tak ada makrifat, bagaimana nak cinta? Cuba sekarang kalau kita pergi ke UK, kita pakai baju t-shirt cak korok, seluar jeans sayap lutut. Adakah orang UK tahu kita orang Melayu ataupun orang negeri mana-mana? Orang UK tahu tak? Orang Amerika tahu tak? Tak tahu. Tapi cuba kalau kita pergi Amerika, kita pakai tengkolok. Pakai baju hulu balang Melayu. Pakai seluar hulu balang tu kan, skat betih tu. Pakai samping pula pakai kerih. Turun flight tu orang tahu dah, ni Melayu ni. Tak kena tanya dah, mu mini daripada mana? Tak payah. Mu yang Melayu, tengok baju tahu dah. Tetapi oleh kerana kita lihat pada bangsa kita ni terpisah daripada agama, maka sebab tu kita ni memisahkan Islam daripada bangsa kita. Walhal baju-baju orang Melayu dulu semuanya mengikuti sunnah Nabi SAW. Nabi tak pakai ke seluar setengah betih? Nabi pakai. Nabi tak pakai ke kain yang bawah pada lutut? Nabi pakai. Bacalah hadis Nabi SAW. Nabi tak pakai ke kamis? Nabi pakai kamis. Dan Nabi tak pakai ke jubah? Nabi pakai. Dahulu balang Melayu ke, lepas daripada baju Melayu dia hot teluk ni, dia pakai pula baju ikut luar. Dan Nabi tak pakai serban? Ya, Nabi pakai serban. Orang Melayu pakai tak serban? Tengkolok tu serban. Serban ke mana ustaz? Tengkolok. Dah apa takrif serban? Imamah, apa takrif imamah? Imamah, serban ni sehelai kain yang dililit atas kepala. Kau tengkolok diperbuat daripada besi. Ada orang pakai tengkolok besi, tak nak sabar, tengkolok kain. Tapi sehelai kain yang dililit atas kepala, tu orang panggil apa? Serban. Melayu panggil tengkolok. Duk panggil tengkolok sebab tu tak nampak sunnah. Cuba kita kata tengkolok tu serban, sunnah lalu dah. Terus sekali fak kita mari masjid pakai tengkolok nanti esok. Orang kata kuat ni Melayu asabiyah ni. Dia tak faham agama tu. Dia kena jadi Arab. Dia kena pakai serban ke jubah. Barulah dia kata ni Islam. Islam tu duduk di jubah, tidak duduk di serban. Sebab tu kalau kita tengok orang hok pakai jubah serban di negeri Arab tu, dangdut disco lebih pada dia pada kita. Duk gelek pun tu jubah lagi. Yallah. Siap.
Jubah tak pecah. Maka Islam bukan letak pada pakaian. Islam tidak letak pada bahasa, tetapi pada agama tu diamalkan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bawa Arab. Kita tidak disuruh untuk menjadi Arab. Kita disuruh jadi Islam. Dan Islam tidak orang panggil tertegak dengan semangat semata-mata. Kami nak Islam, kami nak tu Islam ni Islam. Tetapi tidak belajar tentang Islam, maka tidak akan tertegak Islam. Nah, karena agama Islam itu dinuna bunyanu 'ala nuqul, la munasabati 'ala al-uqul. Agama Islam dibina di atas ilmu, bukan munasabah akal kita, tidak. Nah, maka karena itulah bila kita nak ke Islam, kita kena menuntut ilmu. Maka ilmu itu sendiri banyak. Yang fardu ain atas kitanya ialah yang pertama, ilmu kenal Allah Subhanahu wa taala. Karena diciptakan kita ni untuk ibadat kepada Allah. Bagaimana mungkin kita dapat ibadat kepada Allah kalau kita tidak kenal Allah Taala tu siapa? Nah, ada orang sama saf dengan kita. Sama saf dengan kita. Sufufakum, tu imam kata dia pun betul istau wa'tadilu, betulkan saf, persamakan saf. Okey? Tak, tetapi dalam hatinya digambarkan Allah Taala itu seperti tokong yang ada di atas tu kan? Ada besar-besar Allah Taala ni. Cuma tak nampak ya. Dia tidak menyembah Allah. Dia menyembah berhala yang ditakhayul, yang dikhayalkan dalam kepala otak dia sendiri. Tak sampai orang panggil sembahyang dia kepada Allah. Sebab tu kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, la tasahhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'budi. Tidak sah ibadat, yakni dengan maksud apa? Tidak dikira sebagai ibadat di sisi Allah. Di sisi kita memang nampak ibadat lah. Nah, semayang itu nampak ibadat. Qiyam, rokok, sujud, tonggeng, merak, apa nampak macam ibadat lah tu. Baca Quran, zikir. Tetapi kata Imam Ghazali, tidak sah dikatakan itu ibadat, melainkan selepas daripada mengenal siapa yang dia ibadatkan. Maka karena itulah ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala fardu ain, yakni ma'rifah ammah, ma'rifah yang kita kata secara umum wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal. Karena Allah Taala firman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, hikmah bijaksananya aku supaya manusia ni liya'rifunani wa ya'budunani, mengenal aku dan menjadi hamba hanya kepada aku. Nah, mengenal aku dan menjadi hamba hanya kepada aku. Sebab tu tajuk kita pada malam ni, penyembah Allah versus penyembah Ramadan. Penyembah Allah, penyembah Ramadan tak timbul dah kita ni orang Islam. Ni tak ada orang duk pergi sembah Ramadan. Ada orang pergi sembah Ramadan. Ramadan sendiri tu orang panggil nama bagi bulan. Bagaimana kita nak sembah? Ni nak sembah bulan Ramadan, ada cara nak sembah Ramadan. Nah, bukan maksud orang panggil penyembah Ramadan di sini dengan makna Ramadan, bukan gitu. Makna hak dikehendaki kemungkinan lah yang meletak tajuk tu, maksudnya mengabdikan diri kepada Allah setiap masa. Lawannya bagi orang yang mengabdikan diri pada Allah bermusim-musim saja. Itu maksud kemungkinan. Kalau letak tajuk penyembah Allah, penyembah Ramadan, lawang dua tu, memang tak ada nak lawang, tak ada nak lawang lah. Karena kita semua orang Islam memang penyembah Allah. Orang hak semaya tarawih malam Ramadan itu, dia sembah siapa? Sembah Allah. Hak semaya witir pada malam Ramadan itu, sembah siapa? Sembah Allah. Lepas Ramadan semaya witir lagi tak? Tak dah. Usah ke 3 rakaat, serakaat pun tak buat. Tapi dalam bulan Ramadan itu, kalau tu imam semayang witir tak baca sabihis, dia rasa gedebar. Macam kena qada ni. Ni. Biasa witir ni sabihis rakaat pertama ni. Ni. Imam baca kuliah. Dah, witir dia qada balik. Sebab apa? Sebab tu imam tak baca sabih semayang witir. Qada semangatnya Ramadan ni nak semayang witir. Tapi lepas Ramadan usah ke sabihi, witir pun tak buat. Ni. Ni orang panggil apa ni? Orang panggil beribadat bermusim-musim.
Nah, walhal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sabda, ittaqillah haitsuma kunta. Takwa olehmu akan Allah di mana sahaja kamu berada. Nah, di bulan Ramadan kah? Di bulan Syawal kah? Di bulan mana-mana sekalipun kita berada di dalam masa yang dicipta oleh Allah dan berada di atas tempat yang dicipta oleh Allah, dan kita sendiri pun ialah Allah Ta'ala yang ciptakan, dan nasi apa makanan masuk dalam mulut, jatuh ke perut kita, keluar ke jubur tahi kita tu Allah yang jadikan. Nafas yang kita seduh tiap hari ni Allah yang ciptakan. Bagaimana mungkin kita dapat orang panggil nak tolak Allah dalam setengah-setengah ketika? Tak mungkin. Nah, orang yang nasi dia makan, udara dia seduh, tiba-tiba semayang tak semayang, gila ya ni. Kata ni. Padahal nasi Allah Ta'ala yang bagi, makan. Udara Allah Ta'ala yang bagi, dia seduh, boleh napas sedap, kata ni, tidur sedap. Semayang Allah Ta'ala yang suruh. Kenapa semayang dia tolak, tapi nasi dia telan? Pelik sungguh. Kata ni, nasi telan, semayang tolak. Nah, udara seduh, aurat tak tutup. Padahal semua sekali tu Allah Ta'ala beri belaka. Patutnya kalau kita tolak hukum Allah, tolaklah belaka-belaka. Jangan ambil belaka. Hari ni tak makan nasi, hari ni buat apa? Aku tolak hukum Allah Ta'ala ni. Aku mulai sekarang telah menolak hukum Allah. Nasi pun aku tak ambuh, hidung pun aku tutup, mulut pun aku cabut, koyok habis kulit-kulit. Nah, sorak bulu roma yang ada di tubuh kita, hak siapa? Hak siapa? Hak Allah. Bukan hak kita. Tengok orang tak ada bulu roma kaki dia titik Elio tak tengok, lebat bulu kakimu ya. Ni aku pakai minyak bong tak cakap pakai, tak tumbuh ni. Macam mana mu banyak lebat sangat? Bukan hak aku, bukan hak mu. Nah, bukan hak minyak bong, hak Allah. Bulu kat punggung kita tu kita nak kau tumbuh. Ada orang nak tumbuh, bila nak tumbuh bulu kat punggung? Duduk basuh berak ni. Tak ada. Khabar-khabar semua, ada bulu. Betul tak? Tak usah ngaku hak ni. Tak usah nak nipu lah. Ada ni. Siapa yang menumbuhkan? Allah. Tu baru bulu orang panggil, bulu duk cara telinga, mulut, gigi, lipa, jantung, darah hak mengalir dalam tubuh kita ni semua Allah Ta'ala yang jadi. Dah apa hak Allah Ta'ala suruh kita tak buat, Allah Ta'ala bagi kita telah ambil laka. Nah, sepatutnya faman lam yarda biqada'i faman lam yasbir bibala'i falyatlub rabban siwa'i falyakhruj 'anis sama tahta wal ardi. Siapa hak tidak boleh terima dengan hukum Allah, nah, dan tidak sabar dengan ujian Allah, maka Tuhan kata, cari Tuhan lain daripada aku. Berambus keluar daripada langit bumi aku. Pulau Pinang pun bumi Tuhan, Kelantan pun bumi Tuhan, KL Lumpur pun bumi Tuhan. Mana tempat atas muka bumi ni bumi Tuhan. Rukuk langit Tuhan. Sutuk masa Tuhan. Tuhan hak buat. Tiba-tiba tolak hak Tuhan. Tak kena. Ni hamba yang tak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu wajib kita kena mengenal Allah, supaya benar kita ibadat tu tuju pada Allah. Nah, dan bukan maksud ibadat di situ hanya ibadat khas, yakni semayang saja, masjid saja. Bahkan haitsuma kunta, di mana saja kamu berada. Di masjid mu hamba Allah, di kedai kopi mu hamba Allah. Betul tak? Kadang-kadang dia marah ke sekular. Sekular ini begini takbir. Siap je sekarang ni. Hebatlah. Nah, memisahkan agama daripada politik begini. Nah, sekular bukan memisahkan agama daripada politik sahaja. Sekular makna mengasingkan agama daripada kehidupan. Politik juzuk daripada kehidupan. Basuh berak, sujud juzuk daripada kehidupan. Sarapan pagi juzuk daripada kehidupan. Makan gaji juzuk daripada kehidupan. Menega juzuk daripada kehidupan. Nikah kahwin juzuk daripada kehidupan. Duk kedai kopi juzuk daripada kehidupan. Betul tak? Kau duk kedai kopi kematian, kehidupan kan ada ni. Sedap minum air kopi, isap rokok pula, gagap buah. Kehidupan tu. Maka agama tidak terpisah daripada kehidupan. Gitu baru betul. Baru faham sekular. Ni duk lawan sekular tapi dia sendiri sekular dah. Mana? Duk masjid tak boleh ngopak, pergi kedai kopi bersembuh tahi gigi ngopak. Bukan Islam lagu tu. Nah, duk masjid, mu tahu Pak Mat? Pak Mat mana? Pak Mat belakang rumahmu tu lah. Pak apa? Pani masjid ni haram mengumpat. Pandai. Sudah Malaysia kita pergi kedai kopi.
Ha? Siapa kedai kopi, duduk kedai kopi, ada air kopi, puk ngopak, tui, lekat tarik gigi atas muka bulawan, duduk ngopak. Tak ada Tuhan ke di kedai kopi? Hukum Islam tak ada ke di kedai kopi? Itu dah sekular. Itu dah orang panggil ilmaniyah. Nah, ilmaniyah, sekularisme. Itu fahaman sekular. Tapi juz'iyah, juz'iyah. Masa ada lagi agama, juzuknya di masjid. Di masjid, majlis tahlil, baca yasin, akad nikah, nah, walimatul urus. Lepas tu tak ada dah agama. Nah, itu orang panggil kefahaman sekular. Kena faham itu. Sebab tu hadis Nabi SAW pendek tu je menghapus fahaman sekular. Ittaqillah haitsu ma kunta. Mu kena takwa pada Allah di mana saja kamu berada. Di pejabat, di sorang, mu kena takwa pada Allah. Dalam cerah, dalam gelap, mu kena takwa pada Allah. Ketika mana orang ramai, ketika mana orang tak ada, mu kena takwa pada Allah. Itu baru betul. Udkhulu fis silmi kafah. Masuk olehmu dalam Islam semua sekali. Itu dia. Ini semua sekali adalah kita, adalah korang tidak. Padahal kita sendiri pun tidak masuk dalam Islam semua sekali pun. Nah, di masjid je kita Islam. Tak cakap Islam je nak ke Islam. Pada Islam tidak tertegak pun di atas tubuh kita. Bagaimana Islam nak tegak di atas tanah air kita? Kata Hasan Al-Banna rahimahullahu ta'ala, pengasas Ikhwanul Muslimin di Mesir. Beliau tu anak murid Syekh Abdul Wahab Al-Husafi Asy-Syazuli, gurunya Syekhut Tariqah Syazuliyah. Nah, oleh kerana dia melihat orang tasawuf ni duduk di zawiyah, di ribat-ribat di zawiyah tidak bergerak, maka dia pun mengadakan satu kumpulan, dia panggil Sufi Haraki, Sufi yang bergerak. Bergerak ke mana? Ke disko, ke rumah-rumah pelacuran untuk dakwah manusia supaya kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwan muslimin. Adapun parti-parti itu bukan daripada orang panggil asal celupan fikrah Al-Imam Hasan Al-Banna rahimahullahu taala. Dia kata apa? Qum dinukum ala ajsadikum. Kamu kena tegakkan Islam di atas tubuh badan kamu dahulu, atas tubuh badan kita dulu. Sataqumu dinukum ala watanikum, barulah agama itu tertegak di atas tanah air kita. Dah apa itu agama? Agama tidak lepas daripada 3 rukun: iman, Islam, ihsan. 4 kenderaan: makrifat, syariat, tarekat, hakikat. Tu agama. Kalau orang bawa agama tak lekat 4, tak lekat 3 rukun, tak lekat 4 kenderaan, maka tidak dipanggil agama yang sempurna. Ajar syariat saja, makrifat tak ajar, tidak dipanggil agama. Ajar semaya, semaya, poso. Kata ni, nak poso siapa? Nak semaya kau siapa? Nah, kita semaya, poso, zakat, naik haji ke Mekah, gapo semua sekali, menikah, kahwin, menega ni untuk lillah, untuk Allah. Dan Allah tu bagaimana? Maka tak dapat lepas daripada pengajian ilmu tauhid. Sebab tu wajib atas tiap-tiap mukallaf, kata ulama, mengenal Allah Ta'ala sebelum lagi pada dia beribadat kepada Allah. Awal wajibun 'alal insani ma'rifatun ilahu bi istisqani. Awal-awal agama, awal-awal yang diwajibkan di atas manusia itu mengenal Tuhan yang dia sembah dengan yakin, yakni dalil. Maka sebab tu kita tak boleh lepas daripada ilmu yang telah digariskan oleh ulama. Orang sekarang tolak ni pengajian sifat 20 ni. Nah, dia kata sifat 20 menyusahkan, dia buat menganjing nah pula. Nah, mengaji sifat 20. Ada mokcik tak semayang lagi. Kenapa? Sebab tak ingat sifat 20. Ada. Mokcik mana lagu tu? Bukan makna awal-awal agama mengenal Allah bermaksud tak kena semayang lagi, biar kenal Allah dulu. Bukan begitu. Awal di situ bukan makna yang pertama, yakni yang paling penting, yang paling muhim, yang paling dikehendaki. Kenapa? Keseluruhan kehidupan kita ialah untuk Allah. Bangun tidur, kita boleh baca dah alhamdulillahillazi ahyana ba'dama, kalau tak rasa bahawasanya nikmat hidup tu Allah Ta'ala yang bagi. Tak dapat. Orang ni tak kenal Allah. Masuk bilik air, dapat tak dia berdoa? Atau keluar bilik air, atau duduk depan cermin, duduk tilik muka, comel tak comel, boleh berdoa tak? Allahumma hassin khalqi fahassin khuluqi. Boleh berdoa tak kalau dia tak mengenal Allah yang mencantikkan, yang merupakan wajah dia?
Dia tengok gitu, pakar dia dorong, pakar ku putih, bangunlah putih. Kata ni, duk rasa dia lah comel. Oh, hidung tak apa macam lagi ni, bahasa nak pergi akak sikit dah ni, nak botok-botok sikit. Dia tak rasa Allah, dia tak nampak Allah. Dah? Dia boleh baca dah doa bila nak rebah belakang apa ni, balik ke rumah nak tidur. Bismillah wada'tu jambi bismikallahumma ahya wa amut. Tak boleh kalau dia tak mengenal Allah. Dia boleh masuk tak doa masuk masjid, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Kalau tanpa dia mengenal Allah, Allah yang menggerakkan kaki dia untuk dapat masuk ke masjid, lalu dia pun tuturkan doa minta minta apa? Berjampi dengan Allah Taala, bermentera dengan Allah Taala. Boleh tak? Tak boleh. Dia dapat tak baca doa subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun? Naik kenderaan, kalau dia tidak rasa yang menggerakkan kenderaan dia itu Allah, dah. Nah, dia dapat kata tak lepas maya alhamdulillahilladzi ala ni'matil imani wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihi minan ni'mah. Kalau dia tak rasa yang gerakan dia dalam sembahyang itu adalah Allah, dia tak dapat kata. Dia rasa dia yang sembahyang, dia yang puasa, banyak dah pahala. Hurray. Orang ni tak kenal Allah. Ibadat dia ibadat semata-mata zahir ibadat, tetapi tidak ada di dalam batinnya ubudiyah dan ubudah kepada Allah. Ubudiyah mana hamba, perekat pertengahan, yakni nak kepada pembalasan syurga dan tidak mahu kepada neraka. Comel dah. Tu ikhlas martabat orang panggil syariat. Kalau kita semayang, puasa, zakat, menikah, kahwin, menega, berjuang Islam ke apa, kerana nak ke pahala dan tidak mahu masuk ke dalam neraka, ikhlas di peringkat syariat. Comel dah. Takut kita sebab kita semayang untuk orang tengok. Kita semayang supaya orang kata kita kaki semayang. Kita semayang kerana malu kata imam. Atau tu okey mari semayang kerana malu kau anak muking dia kata ni, anak rakyat dia. Ataupun bagai-bagai selain daripada Allah, arya aqdar amma siwallah, maka tak panggil orang ni orang yang ubudiyah dengan Allah. Sebut je lillahi ta'ala usolli fardhu zuhri arba' raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sebut saja lidah. Perut ada tak lillahi ta'ala? Tak ada. Dia tak panggil ubudiyah. Maka ibadat lagu ni tidak dikatakan taat kepada Allah. Bahkan ibadat lagu ni ibadat yang berdakikan dengan maksiat kepada Allah. Yang lebih tinggi lagi daripada ubudiyah, ubudah. Apa? Memang hamba semati-mati. Hamba, cuba tengok hamba. Hamba kalau tuan dia tak bagi makan, tak makan. Mana ada gaji? Ada pun orang gaji bibik. Kok di rumah kita bibik tu bukan hamba tu. Makan gaji dia panggil tu. Bulan-bulan kena bagi ke dia berapa ribu, berapa ratus. Hamba, suka hati kita. Nak bagi makan. Tak mau bagi makan, tak usah bagi makan. Nak bagi pakaian, bagi pakaian. Bahasa malah tak ada duit nak bagi pakaian, tak usah bagi pakaian. Dia pun tak boleh nak minta apa kerana dia hamba. Duduk bawah takluk bidang kuasa qabdah tuan dia, sayyid dia. Ke mana saja tuan dia suruh pergi, kena pergi. Tu hamba tanpa boleh minta upah. Memanglah saya nak pergi tuan, tapi duit-duit minyak lagu mana? Tak boleh. Hamba tak boleh cakap gitu. Senyap dik. Tak mula cari sendiri minyak. Tu hamba. Maka lebih tinggi daripada ubudiyah, ubudah. Yakni semayang bukan kerana tamak nak masuk syurga. Dan tinggal maksiat bukan kerana takut dihumban dalam neraka. Ini para awliya illah. Seperti Rabi'atul Adawiyah. Seperti Imam Syafi'i, seperti Abu Nawas, ada ungkapan kalam dia dalam bentuk syair. Aku tidak layak, hai Tuhan, nak masuk surga firdausmu. Ilahi lastulil firdausi ahla. Ada kan? Wala aqwa ala naril jahimi. Hei Tuhanku, lastu lil firdaus, aku tidak layak nak masuk syurga firdausmu, kerana aku tidak ahli, dan aku juga tidak mampu kuat untuk menanggung masuk ke dalam neraka-Mu. Boleh kau orang sekarang dia kata tengok sesak ni. Ada dulu ustaz duk cakap, dia kata sesak ni berapa? Syurga tak mahu masuk, neraka pun tak mahu masuk. Nak duduk mana? Manzilah baina manzilataini. Dia kata duduk satu tempat di antara dua tempat. Yakni inilah tanda orang-orang tasawuf, ialah orang Mu'tazilah.
Ni. Orang tu, ustaz tu, dia tidak faham kalam syair. Kalam syair, kalam lirik, kalam lagu, dia tak sama dengan kalam nasar. Sama tak dengan kalam nasar? Kalam kita bercakap biasa ni sama tak? Tak sama. Kalam syair, satu kalam, satu perkataan, satu jumlah ayat yang hanya orang yang ahli dia memahami. Gitu. Betul tak? Ahli dia yang faham. Dan orang tak cakap kalam itu di kedai kopi, tak ada. Kalam lagu, ada orang duduk kecek kedai kopi? Tak ada. Ada kita pergi kedai kopi duduk, waiter, panggil nak order. Nak makan apa pakcik? Keunggulan cinta dari sinar mata. Gila. Kata ni. Ada apa pula pakcik ni? Kata ni. Ada pakcik nak makan, nak minum apa? Yang bergelora hati di taman berbunga. Satu impian, satu harapan, satu Malaysia. Pengen nak tapah lah. Tak? Tak segar kata pakcik ni, tak segar ni. Kenapa? Kalam syair, kalam lagu dia cakap kedai kopi. Mana orang nak faham? Dan kalam syair tidak boleh dihukum dengan zahir. Lagu-lagu boleh hukum dengan zahir. Keunggulan cinta dari sinar mata. Yang bergelora. Boleh faham? Keunggulan cinta dia sini. Tengok bini dia tak ada pun gelora-gelora di mata. Tak boleh faham dengan zahir. Hati di taman berbunga. Mesti penipu ni. Hati mana ada di taman? Hati dalam dada. Ya hukum dengan kepala otak zahir dia. Itu kalam syair, kalam lirik. Hanya orang ahli sastra, ahli orang panggil muzik, ahli lirik, ahli syair yang dapat faham. Sedap boh. Dia ni. Tinggi bahasa dia, pujangga dia punya ayat, dalam makna dia, fiwik. Gitu. Gitu juga kalam-kalam syair yang diungkap oleh ulama. Bukan makna dia tak boleh masuk syurga. Memang syurga nak, tapi nak menyatakan diri dia ni banyak dosa, tak layak sepatutnya masuk syurga. Tapi tak layak masuk syurga, nak masuk neraka. Tak kuat ya Allah. Lagu tu orang sedar diri. Macam kita orang tak sedar diri. Nak ke syurga, maksiat duk buat setambung, tak taubat-taubat. Tak sih masuk neraka. Maksiat hak berahi lagi, hak tak buat lagi, duk titik elio tak. Tahu titik elio tak. Gitu dah tu ni. Tengok, kalau ku kan. Kalau ku boleh buat, okey. Kita tak sedar diri. Orang hak Tuhan nak ajak masuk syurga ni lagu mana? Sifat dia kata ni. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mesti tamak ninah nafsunya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu baru orang hak boleh dia ni nak koya-koya masuk syurga. Ni macam kita ni gak umniyatun dia panggil angan-angan mak jening. Karena Allah Taala kata faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Faman kana maka siapa-siapa yang adalah ia itu yarju rajaan, no harap kepada pertemuan dengan Allah, balasan yang baik, yakni syurga. Raja tu dia kata. Dia kata faman kana umniyatan. Dia kata siapa dia yang angan-angan nak masuk syurga? Tidak. Dia kata siapa yang harap, yang raja. Dah apa dia raja? Raja ma qaranahu wa amalun. Ma qaranahu amalun. Barang yang dia nak serta dengan amal. Dia nak syurga, dia buat taat. Dia tak ambil neraka, dia taubat daripada maksiat dan minta Allah Taala jaga dia jangan terjatuh maksiat. Kalau jatuh dia taubat daripada maksiat. Itu baru orang panggil raja. Wa illa kalau tidak umniyatun. Dia panggil apa? Angan-angan majni. Macam angan-angan majni duk angan-angan kan? Allah, kalau aku kaya tu, duk atas pohonnya dengan beruk dia tu. Ya dak sini. Hebat sungguh kalau kaya, duk main kalu. Jual wahnya mu tu, wah kelapa, wahnya tahu wah kelapa dak tu. Jual wah kelapa mu tu. Buat perniagaan barulah mu kaya. Duk main dengan beruk duk atas pohon kelapa tak jadi kaya. Duk nengung kalu. Duk main kalau. Kalulah aku kaya, kalu. Tu angan-angan dia panggil. Yakni kita nak syurga tapi kita tak mendirikan taat.
Kita tak ambil neraka, tapi kita tidak taubat daripada maksiat. Kita tidak dipanggil raja. Tak masuk daripada jumlah mereka yang Allah Ta'ala sebut nak bertemu dengan balasan baik daripada Allah. Falyamal amalan soleh. Hendak ia beramal soleh. Bila tu amal soleh? Fi Ramadan bas? Dalam Ramadan saja ke? Tidak. Ayul waqt. Tak kira mana-mana waktu. Ayul makan, di mana saja kita berada. Buat baik. Falyamal amalan solihah. Syirik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan kita syirik. Syirik sini makna syirik khafi. Syirik khafi bukan syirik akidah. Syirik khafi yakni syirik yang tersembunyi yang dibicarakan di dalam kitab-kitab tasawuf. Syirik yang disebut dalam kitab akidah tu orang panggil syirik jali. Itu syirik tak boleh ngucap dua kalimah syahadat, kekal neraka. Waktu kita orang Islam ni, berapa? Ada azan? Tak ada. Ada pun syirik jali itu syirik tak boleh ngucap. Syirik kekal neraka. Kalau kita belajar ilmu tauhid, memang kita nak selamatkan diri kita daripada syirik jali. Jali situ bukan jali bunga Tanjung di Barat di Kelantan itu tidak. Jali situ mana terang-terangan. Syirik terang-terangan, mana menduakan Allah, menyengutu Allah pada zat, pada sifat atau pada af'al, yakni kita makan ubat serta kita i'tiqad ubat yang memberi sembuh. Tu syirik tu. Syirik apa? Syirik jali tu. Kita lapar lalu kita makan nasi yang mengenyangkan, bukan Allah yang mengenyangkan. Syirik jali. Sama ada kalau kita i'tiqad nasi yang mengenyang tetapi Allah Ta'ala yang memberi kenyang kepada nasi, lalu nasi bagi kepada kita, itu bid'ah lagi, fasik lagi, mubtada'. Kalau tidak, Allah Ta'ala tak cara dah kau kenyang-kenyang ni, tapi Allah Ta'ala buat nasi, lalu nasi yang memberi kenyang pada kita. Syirik tu orang panggil kufur dengan Allah Ta'ala. Jangan ingat syirik ni jumpa Tok Bomo saja dah ni. Cara kita ni syirik ni jumpa Tok Bomo. Tok Bomo boleh tentu syirik lagi. Cuma kadang-kadang yang haram tu kalau dia menggunakan perubatan dia tu tidak dengan cara yang dibenar oleh syarak, seperti baca mentera yang bercanggah dengan akidah Islam, ataupun menyentuh tempat-tempat yang diharamkan. Ni ada apa orang panggil apa, kita bertemu dengan bomoh ni doktor. Kalau di elit Thailand Fatoni tu, Tok Bomo ni dia panggil dua. Tok Bomo asal Khmer tu Tok Bomo. Tok Bomo Panadol ni hok cak orang panggil dada deguk dah jatuh cepat mati ni tuan dia ada ni. Tu pun Tok Bomo juga. Jadi Tok Bomo ni tidak kata syirik selalu. Orang yang tak faham syirik dia kata syirik. Kenapa? Kerana dia belajar daripada drama TV3. Ada ni banyak kan cerita-cerita jemput Tok Bomo syirik ni khurafat. Dah bela tentu lagi. Syirik makan nasi pun syirik. Kalau tengok nasi yang memberi kenyang, i'tiqad air yang menghilangkan dahaga, syirik jali tu. Sekarang ni tidak syirik tu. Kita orang belajar ilmu tauhid telah yakin dah Allah yang memberi manfaat dan mudarat. Allah yang mengenyang, Allah yang memberi sakit, Allah yang menyembuhkan. Di sisi kita berubat, di sisi kita makan, di sisi sebab musabab dia panggil. Yang tidak memberi bekas langsung sebab musabab. Ada yang makan tapi tak kenyang, ada yang tak makan tapi kenyang. Ada? Menyalahi adat. Bukan perkara yang mustahil pada akal, harus pada akal, mustahil pada adat. Sebab tu ilmu tauhid ni kena uli sungguh. Sayangnya kita telah pun meninggal dunia Tok Guru ilmu tauhid, yakni almarhum Tuan Guru Haji Saleh bin Haji Musa rahimahullahu taala. Maka orang panggil kerugianlah kita kalau kita tak sedih dengan kematian ulama. Maka kita dicak munafik oleh Nabi SAW 3 kali. Man lam yahzun li mautil alimi fahuwa munafiq. Siapa yang tidak sedih dengan kematian seorang yang alim ulama, seorang ulama, maka dia tu munafik. 3 kali pula. Apatah lagi bukan setakat tak sedih, gembira nah. Tu tak tahu. Munafik jilat cok faham. Munafik jilat cok faham. Orang Penang tak faham dah. Munafik jilat cok. Cok ni cangkul. Cok tu mana cangkul, bukan cok dia panggil. Cok ni cangkul. Cangkul ni orang tak jilat, orang buat cakul tanah. Ni tiba-tiba kita jilat cakul. Bodoh benar tu maksudnya. Makna gitulah. Makna orang tu sepatut kena sedih. Ulama wafat tak rasa apa-apa kita.
Astaghfirullahalazim. Takut kita munafik. Nabi ulang 3 kali, fahuwa munafik. Nah, sepatutnya kena sedih. Tak sedih pun kena timbul rasa sedih. Ya Allah, ruginya lah aku, ya Allah. Tak ada adalah ulama, anak cucu cicit Rasulullah ni. Nah, habis satu pusaka bahagia ilmu daripada Nabi yang telah pun diterima, dipelajari oleh tok guru ni. Habis aku tak dapat dah, ya Allah. Sedih. Barulah kita tu orang mukmin. Kalau tidak, munafik. Ni bukan setakat tak sedih. Hak tak sedih tu munafik dah. Gembira. Ye. Oh, ye dah. Oh, berat. Nah, orang nana jawab dia kata ni. Berat boh. Nah, ye. Update status pula. Alhamdulillah telah mampus sudah seorang yang sesak di pondok di Sik Kedah. Ada orang lagu tu cakap. Ada ni. Orang lagu ni kalau kita jumpa kena tapah lalu cakap banyak. Kata ni, kena tapah lalu. Perangai huduh. Nah, walaha Tok Guru Haji Soleh ni ngajar ilmu tauhid. Oh, alim. Dalil kata dia orang soleh, tengok saat dia wafat beribu orang mari atas jenazah dia. Kita kalau kita wafat boleh tak beribu setara tu. Nah, kalau hidup di Kuala Lumpur boleh jadi tak ada orang tahu kita mati. Nak seminggu baru jaga bang busuk rumah ni buat apa? Nah, rupa-rupa mati kerah dah kita seminggu dalam rumah. Ada. Hinanya kita. Dah ni. Ini ulama, dia bukan ahli politik, bukan ahli siasah, bukan selebriti. Nah, bukan pencetus ummah, pemusnah ummah, penyatu ummah. Daim lah ni TV3 tidak. Dah ni. Ulama, buka pondok, ngajar kita. Tidak gila kemasyhuran glamour. Tapi saat kematiannya lebih daripada ahli politik, lebih daripada artis, lebih daripada selebriti. Oh, manusia Allah Ta'ala gerak, Allah Ta'ala gretekkan hati dia untuk pakat giata. Ini tanda dia soleh. Boleh jadi orang soleh kalau akidah tak betul. Tentu akidah yang diajar selama ni betul. Maka jangan tinggal ilmu akidah. Barulah kita hamba pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masuk Ramadan pun kita hamba Allah, lepas Ramadan pun kita hamba Allah. Nah, jangan Ramadan jahat hamba Allah. Dah ni, lepas Ramadan hamba setan pula. Oh. Nah. Pakat jadi juru belaka pada bulan Ramadan tu bukan kerana setan tu diikat sebenarnya. Kerana bukan semua syaitan tu diikat. Ulama mentafsirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kata syaitan diikat. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari dia syarahkan hadis kata apa? Iftahul babul jannah wa ghulliqal babun niran. Lepas tu apa lagi hadis tu? Yang akhir sekali disebutkan digari segala syaitan. Kata Ibnu Hajar bukan semua syaitan digari. Ada syaitan hak tidak digari. Mana? Hak orang tu syaitan dah. Memang tak kena gari lah kat ni. Masuk Ramadan pun jahat juga dia. Tak ada beza bulan Ramadan dengan tidak Ramadan. Tak usah pelik. Kata syaitan kena gari belakang dah. Dia dah syaitan. Syaitan pecing. Syaitan aja pecing kat ni. Dia dah syaitan. Nah, pahak mana jadi juru-juru tu? Tu syaitan dia kena gari dah sikit. Lepas tu mudah nak semaya, mudah nak mari masjid. Boleh duduk masjid sampai pukul berapa bulan Ramadan? Masjid ni sampai pukul berapa bulan Ramadan itu? Tarawih. Pukul berapa? 11. Masya Allah. Nah, pukul 11. Jadi kita telah ditrain, ditarbiyah dalam bulan Ramadan, madrasah Ramadaniyah yang telah lalu. Duduk di masjid setiap malam. Paling lama pukul 11 baru balik ke rumah. Betul tak? Allah. Lepas Ramadan boleh tak duduk pukul 11? Boleh. Kalau ustaz mengajar kuliah maghrib 9:05 minit, lebih 5 minit ya. Kena berhenti pukul 9. 5 minit lebih. Muka kita tu lain macam dah kata ni. Tengok ke ustaz, tengok ke jam, tengok ke ustaz, tengok ke jam. Lambat lagi je ni. Di mana orang panggil keberkesanannya kita ditarbiyah dalam madrasah Ramadan? Sepatut lepas daripada Ramadan kita lebih semangat. Tiap-tiap ustaz mari kuliah di malam-malam di masjid kita ni, kita jangan dia berhenti ngajar. Kalau dia nak berhenti ngajar, jangan ustaz. Ngajar lagi. Pukul 11 lambat lagi boh. Dah gitu. Barulah kita tu orang panggil apa?
dapat kesan daripada tarbiyah madrasah Ramadaniyah. Agak-agak malam ni pukul 11 tak? Boleh tak pukul 11? Boleh tak pukul 11? Jangan pukul 11 boleh lah, hamba nak balik. Esok flight pagi. Nak? Boleh tak pukul 11? Agak-agak. Ustaz lain lah. Ustaz sama-sama duduk kuliah sini. Mengajar kita, hamba ni bukan mengajar, mari duduk berkongsi-kongsi. Mengajar ni maksudnya hak beramal dan baca kitab ulama-ulama hak telah beramal dengan ilmu hak telah dia mengajar pada orang. Itu maksudnya mengajar. Macam kita mari tak ada kitab ke apa ni, orang panggil apa ni? Orang panggil berbuah-buah kata ni. Mari suka-suka yang adik kakak sini, kata orang Kelantan adik kakak. Dengan ayah-ayah haji, dengan moci-moci haji kata ni. Mari silaturahmi, mari nak hubung-hubung silaturahmi. Mari tengok masjid comel kedok bla-bla dah sambil-sambil tu kalau ngajar tak layak. Orang nak mengajar ni ulama ni lagu mana? Hak pesen beramal dengan ilmu dia. Pas di akhir zaman ni semakin kurang. Innallaha la yaqbidul ilma la yantiza ilmi min suduril ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah Taala tidak mencabutkan ilmu dengan menghilangkan daripada dada-dada manusia, tidak. Tetapi Allah Ta'ala mencabut ilmu dengan mematikan ulama. Dengan ulama. Mereka ni orang beramal dengan ilmu yang mereka mengajar orang. Itu ulama. Umpama Tok Wajib Soleh, tutup guru pondok-pondok yang alim, yang warak-warak. Seumpama almarhum Tok Guru Ni Abdul Aziz Nikmat. Bukan kerana dia tu Menteri Besar Kelantan. Hamba tak tengok sosok dia tu Menteri Besar. Hamba tak tengok dia politik. Sosok dia politik itu adalah amanah Allah tangguh atas dia. Hambanya mengaji dengan dia. Sejak dia kata satu tu daripada baung gatih basikal pergi Pulau Melaka. Hamba tengok dia dalam pandangan sosok guru, ulama, bukan daripada orang panggil Menteri Besar Kelantan, tidak. Hak tu demo hak main politik selekai lah. Hak tu hamba tak cara tu. Hamba lihat dia dari sosok ulama. Dari sosok ulama memang dia hebat. Siapa dia kata saya seingat-ingat saya tinggal sembahyang tahajud ni 2 kali dalam seumur hidup saya. 2 kali. Allah. Hebat dia. Sejak kecil lagi. Ayah dia Tok Guru Haji Nikmat Aling ni, anak murid Tok Khurasan ni, kalau dia tak bangun tahajud, dia selam dalam kolah. Selam dalam kolah. Kita selam juga dalam swimming pool. Tak apa tak sembahyang pasal mau boleh berenang dalam swimming pool. Selak sungguh didikan ayah lah ni. Ayah-ayah dulu selam anak dalam kolah. Dia lemah situ. Ajar sekali tak bangun sembahyang. Bukan subuh, tahajud. Tarbiyah daripada ayah tu begitu dah. Ayah tu ulama dah kan. Pada dia pun begitu. Siapa ingat-ingat umur hidup dia 2 kali ya tinggal sembahyang tahajud. Kita seingat-ingat hidup kita 2 kali ya sembahyang tahajud. Kata ni. Bila Ramadan tahun lepas, lepas tu Ramadan hak lagi itu. Ada itu masjid ada buat qiyamul lail. Tu pun tu imam masjid puas pujuk dah. Tolonglah, marilah qiyamul lail, kita siap sahur. Ada ni sahur free insya-Allah, garanti kenyang. Macam-macam lah. Pujuk orang suruh mari qiyamul lail. Tak ambuh aku. Lepas tu imam salah mari rumah dia, barulah dia nak mari. Kata ni. Seingat hidup kita 2 kali je kita bangun sembahyang tahajud. Ulama 2 kali je tinggal sembahyang tahajud. Allah. Ini orang yang mengikut jejak langkah Rasulullah, tok ayah dia. Mereka ni memakan pusaka Rasulullah. Maka ahli waris anak-anak Rasulullah SAW. Rasulullah lebih lagi bekok kaki-kaki. Walaha maksud dah bekok lagi kaki. Allah. Dak kata ni. Kita bekok ke apa? Bengkok. Bukan bengkok kaki, bekok mata tidur. Ngatuk kata ni. Kuat kita tidur. Walahal kita tidak dijanji oleh Allah pengampunan dosa. Ada hak rasa tak ada dosa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu orang yang telah dijanji liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Jazak dalam Quran. Kalau ada pun diampun, hak dulu hak ke dia. Maknanya ismah, maksum. Kita usah ke maksum mahfuz budak. Kata ni Allah melakukan kesalahan banyak sekali. Tapi gak lagu ni lah kita ni. Ramadan tarawih. Lepas Ramadan gak Isya pun tak mari dah masjid. Tidak istiqamah dia panggil. Sebab tu orang yang tidak istiqamah, itulah alamatnya orang itu tidak menyembah Allah pada makna yang terkandung dan mengandung di dalam kalimah alif lam lam ha. Dia hanya menyembah huruf alif lam lam ha. Tidak menyembah makna yang dia memahami dalam
pembelajaran ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mana? Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf. Wa minan nas, tengah daripada kebanyakan manusianya mereka itu menyembah Allah di atas tepi. Yang mana apa? Menyembah huruf. Ala harfin, menyembah huruf. Nah, bagaimana kelakuannya? In asabat khairut ma'an nabih. Bila mengena kepada dia kebaikan, maka bertenang dia menyembah Tuhan. Masuk bulan Ramadan, tenang, ibadat, boleh mari masjid. Tak ada marah kata imam nak pukul sebelah lah. Nak iktikaf dalam masjid pun tak apa, beres. Tenang. Ada ni. Orang tanya kenapa haji dapat mari masjid sekarang? Pecing dah ustaz sekarang ni. Ni. Tak ada buat apa-apa dah kat rumah. Mari masjid lah, tak ada buat kerja. Bertenang. Boleh mari masjid, boleh mari dengar ngajar, boleh mari menadah kitab, boleh mari duduk dalam kuliah-kuliah. Sebaliknya, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhih. Nah, tetapi bila dia diuji oleh Allah dengan kesusahan, anak tuition pagi, petang, malam pukul 3 orang, malam saja atas pukul 6.30, balik pukul 7.30, atas pukul 8 balik pukul 10, atas pukul 10 balik pukul 12, 3 orang anak tuition. Setiap malam. Masjid tak mari dah. Orang tanya gua mana haji tak mari masjid lah ni. Allah ustaz, anak 3 orang tuition belaka. Mana tak mari masjid sekarang ni? Allah, projek banyak sekarang ustaz, semakin luas membina empire dah ni. Meeting tu tak habis lagi pukul 2 pagi. Balik rumah pukul 3 baru boleh tidur, pukul 5 bangun dah nak pergi kerja. Berapa jam aja. Apa? Bersising lengan, bercawak kotang, dia panggil apa? Dunia. Berpaling daripada ibadat pada Allah. Khasirad dunya wal akhirah. Rugi dunia, rugi akhirat. Zalika huwal khusranul mubin. Itulah kelakuan orang yang rugi, kerugian yang sangat nyata di dunia dan di akhirat. Maka jangan kita jadi orang yang rugi, yakni menyembah Allah bermusim. Kita disuruh menjadi hamba Allah senantiasa. Kun rabbaniyya wala takun ramadaniyya. Hendaklah kamu jadi hamba Allah, jangan kamu jadi hamba Ramadan. Hamba Ramadan tu apa itu? Ramadan pun malaikat selalu. Quran baca, rajin, tadarrus. Tadarrus. Kalau tak buat tadarrus, marah kau masjid. Kenapa ni? Ramadan telah tiba. Kenapa tadarrus tidak dibuat? Macam hulu balang bercara. Hantu orang mengepek ke orang jebak ada tu ni. Mesti kena buat program tadarrus. Rugi kita Ramadan. Lepas Ramadan, usah kita tadarrus. Quran tak tahu duk mana. Quran duk mana? Celah mari mana ni. Langsung tidak dibaca, langsung tidak dipelajari, langsung tidak dibelek, langsung tidak ditadabbur, langsung tidak ada niat untuk mentatbiq, untuk melaksanakan. Mana dia hamba Ramadan? Bukan hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tu lepas Ramadan kita raya lama dak? Lama dak kita raya? Jangan tukar raya hak lama ni Aidul Adha. Ayyamut tasyrik. Itu ni. Raya Idul Fitri ada yaud, mana kembali kepada fitrah. Fitrah, bersih, kebersihan. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tiap-tiap anak yang diperanak itu bersih. Seolah-olahnya sebagai pelambangan, sebagai simbolik telah kita keluar daripada suluk madrasah Ramadaniyah, maka kita bersih seolah-olah. Walau tak bersih. Dalilnya sekejap aja. Raya Ramadan, raya Idul Fitri sekejap aja. Sebab tu sunat semaya raya Idul Fitri ni lewat pukul 9 pagi molek. Jangan pukul 8, pukul 9. Kalau raya Idul Adha sunat awal. Karena lepas daripada semaya raya kita nak sembelih lembu, utah, gapo, gajah macam-macam kat sini. Banyak kerja pula kita nak buat kerja ni. Tak boleh lewat-lewat. Semaya Idul Adha nanti kena awal. Bak nak sembelih ke apa. Idul Fitri itu sunat lewat. Makan dulu sebelum pergi. Kenapa? Karena bila selesai saja khatib berkhutbah, habis takbir raya tak ada dah. Sebab tu sebelum khatib naik ke mimbar, takbir sedap dulu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Takbir banyak dulu. Puas hati. Barulah naik di khutbah. Kenapa? Bila aqulu qawli hadza
Nah, wa astaghfirullah li wa lakum. Nah, wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al ahya'i walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bish, habis gaya. Jangan turun untuk Allahu akbar pula. Zuhur kali Allahu akbar, Allah takbir pula. Kadang-kadang ada juga tak berapa segar mana tu imam. Duk rasa macam gaya lagi. Dak. Sebab tu kalau kat Mesir, hang cerita kat Mesir lah. Moga kita tak pernah pergi negeri mana lagi luar Mesir. So, di negeri Mesir ni kalau habis saja khatib khutbah, habislah gaya. Memang habis sungguh. Jabat-jabat buka, dak ni mana posmen pukul hijau atas surat, budak-budak main bola. Memang tak ada suasana gaya. Menangis bah. Balik rumah pasal lagu dendang perantau peluk patah golek. Teriak tu bingung. Batu sekali jaga gaya Idul Fitri di Mesir. Lepas tu balik sama. Tak agak gini. Tempat kita 30 Syawal tu sokok sengit lagi. Sokok sengit lagi. Nah, sampai atas perut lagi dia ni. Kerih gini. Open house. Nah, open house sana, open house sini. Siapa tak ingat puasa ni? Ni. Allahu akbar, lupa dah tilak puasa ni. Siapa puasa bulan Ramadan sebulan? Wa atba'ahu min sitta min Syawal ka'annaka siyamid dahri. Siapa yang puasa sebulan Ramadan? Selesai daripadanya raya sekejap 1 Syawal, ikut terus. 2 Syawal, 3 Syawal tu terus puasa nang. Ataupun dak di mana-mana bulan Syawal. Ka'annaka siyamid dahri, seolah-olah dia puasa sepanjang tahun. Allah. Terlepaslah kita. Ada juga ustaz hak dia panggil apa tak mahu bagi terlepas. Dia kata haram puasa 6 selagi mana open house tidak habis lagi. Tak tunggu habis tu. Memang tak puasa jawab dia bah. Ada ni. Lepas Syawal Zulkaidah apa house lagi. Tak boleh kira apa ni dah tu ni. Berahi bab makan. Bab makan tak seraya minat. Betul tak minat bab makan? Betul. Lebih lagi Penang. Syurganya makanan. Nah, kuliah subuh dengan maghrib ya. Sepanjang tu ialah makanan. Tanya ustaz makna. Roti canai situ, nasi kandak sana. Kolesterol naik tu hari Penang ni. Nasi arak lagi macam-macam jenis makanan dihidang. Nah, makanan memang kita berahi. Tak perlu diajar. Kalau ada duit lebih, kita akan makan makanan yang mahal-mahal. Betul tak? Kalau sedekah 10 ya, RM1 ya. Kalau bak beli makanan untuk sepala 100.5, sanggup. Puas hati je kata, puas hati. Bapa puas hati? Adakah makan makanan hak mahal ni keluar berok jadi mah? Dak. Tahi juga, betul tak? Kalau ada orang makan makanan hak nasi kerabu go RM100 sepinggir dengan hak go RM4 sepinggir, beza. Bila berok? Beza tak? Tak beza. Hak go 100 lebih sepinggir pun berok lebih tahi tak? Hak go RM4.5 semakuk sepinggir pun berok tu tak juga. Tapi apa manusia berahi? Kerana minat makan ni memang sedap. Memang sedap. Tapi sedap tu tekok ya. Tak ada makan sedap apa perut. Durian kuat dah bang dalam kereta tu. Tapi kalau kita makan lekat tekok yang sedap kan. Adakah kita masuk pakai dalam perut? Kuat bang dalam perut ni. Tak ada. Tekok ya. Tu yang makanan dunia tapi kuat kita. Bersungguh kita makanan ni. Tak kena ajar dah. Puasa tu adalah jihad fi sabilillah. Untuk menahan diri kita daripada pemarah. Zakat itu untuk memelatih diri kita supaya jadi pemurah. Maka kedua-dua sifat tadi ialah sifat waliullah yang disebut oleh Al-Imam Al-Qushairi dalam kitab Risalah Qushairiyah. Min alamatu awliya illahi ta'ala yattasifu bil judi war ra'ufi wal karami. Alamat waliullah bukan pada serban dan pada jubah dan jenggotnya. Ni senang ni orang jual boleh pakai besar serban lah panggil. Jubah boleh pakai senang orang jual boleh pakai. Cukup saiz comel apa. Janggut tak tumbuh, minyak bong, minyak panjang, papusak lah naik. Senang. Hak payah dalam ni. Sebab tu awliya waliullah bukan tandanya di zahir ini, tetapi di dalam sifat batin dia tu. Mana tanda waliullah yang paling nyata? Tak ada tanda waliullah ni, payah kita nak kenal. Pada serban jubahnya, Abu Lahab pakai serban. Kata ni, Abu Jahal pakai jubah tak pecah-pecah. Dia tak pernah pakai selajing. Betul tak? Pernah tak Abu Jahal pakai selajing Levi's? Tak pernah. Hebat dia jubah lama lah ni. Tapi Abu Jahal bapak bodoh. Bukan pada jubah nak kenal wali Allah. Dah wali Allah mana tandanya?
sifat pemurah dan tidak pemarah. Allah, payah nak cari ni. Nah, pemurah dan tidak pemarah. Kita pemarah dan tidak pemurah. Oh, itu terbalik ni. Duk kedai kopi mari orang minta derma, tengok gini. Tak diminta dah tidak eh? Minta bola dengan aku. Ambil RM1, main jauh. RM1 ya, bukan 2 poin beli yang derma. Kata ni marah macam haji 1000. RM1 ya, marah gini tengok. Pergi main jauh. Pergi. Bawa minta orang. Apa ni? Kita pemarah dan tidak pemurah. Lepas tu wali apa panggil? Wali nikah. Kalau ada nak tina kata ni. Kalau tidak wala bukan wali dak. Maka itulah latihan untuk kita jadi waliullah Ramadan. Lepas Ramadan sama pula. Gaya tak habis lagi gaya ni. Gaya tak habis lagi. Cerita gaya ni. Aidul Fitri sekejap. Di Mesir memang diamalkan begitu. Tak sama tempat kita. Tempat kita memang tak sama. Nak tengok hak orang panggil amalan tu lekat seperti mana yang kita belajar dalam kitab kita. Lihat di negeri Arab, setengah daripada bukan semua, setengah. Antaranya gaya. Kalau gaya Idul Adha memang Mesir ni gembira. Darah korban tak berhenti macam pengair hujan. Mengalir rumah ke rumah. Peti sejuk kita tak boleh tutup. Penuh daging. Orang miskin keluar bergembira. Kenapa? Kerana daging banyak. Orang main ketuk pintu, daging nak sedekah. Penuh lah. Tak apa. Bagi orang lain. Gembira sungguh. Raya Idul Adha memang happy sungguh. Dan memang lama. Esok ke takbir raya lagi. Lusa takbir raya. Tulak takbir raya lagi. Idul Adha. Kita Idul Adha tu pergi pejabat. Ada ni. Maka pakar mengatuk mata muka semalam balik lewat kedai kopi. Hari ni pergi pejabat masuk office, gigi pejabat tutup. Mana tutup? Raya Idul Adha. Tak tahu raya ini. Aduh, tak berasa raya Idul Adha. Raya Idul Fitri tak saya. Sebulan macam tadi. Takbir raya tu kat Allah, Zuhur kat arah, Asar kat arah, ada lagi hok tak segar gitu ni. Jangan. Sekejap ya. Berapa sekejap tu? Karena Allah Taala tak mahu bagi kita rasa kita bersih. Tuhan kata dalam Quran, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan kamu mengatakan diri kamu yang paling bersih, jangan. Aku beres dah, Tok Imam. Aku beres dah, Ustaz. Aku beres dah, Tok Guru. Aku beres dah, Tok Bilal, Tok Siok, Tok makmum ke berapa. Orang kaki masjid, orang lain tu ahli neraka belaka. Jangan. Kenapa? Huwa, dia Allah, a'lamu, yang maha mengetahui, bimanittaqa, siapakah hamba Allah yang paling bertakwa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala rahsiakan siapa hamba Allah. Boleh jadi hak bercakap ni kurang imannya, hak duduk bawah ni takwanya lebih. Boleh jadi. Bukan kata hak bercakap ni semua hebat-hebat. Bahkan hak bercakap ni kadang-kadang Tuhan kata, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka bercakap di lidah-lidah, di mulut-mulut, bibir-bibir mereka benda yang tidak ada dalam hati mereka. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar dosa di sisi Allah kamu mengatakan benda yang kamu tidak buat. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu kata benda yang kamu sendiri tidak beramal? Penak boh. Jangan sedak dia ustaz kecek suara bro. Ustaz lah penat sekali nak baca pula buku catatan daripada mahsyar akhirat kelak. Hak cakap start daripada pukul 8.20 sampai sekarang ni siapa? Ambo lah. Buat demo senyap lah kot. Senyap tak kecek. Rehat rakit atik. Kata ni. Rehat. Hak barang dalam hati rakit atik tak tahu. Hak tu Allah Taala catat. Senyap tu ambil pengajaran ke, senyap tu duduk ngopak ke ustaz ke. Kata ni. Lama ni kat pukul 10. Kata ni. Senyap tu bagai-bagai senyap tu Allah Taala lah yang mengetahui. Tapi hak rakit atik tak rekod dah. Senyap tak cakap. Hak duk cakap siapa? Aku hak duk cakap lah ni. Ma yalfizu min illa ladaihi raqibun atid. Tidak berlapah betul-betul satu-satu perkara, satu-satu patah perkataan malaikat semua ditulis catat oleh raqib atid. Benar juga. Bab cakap ni senang, mudah dan tidak susah. Sebab tu jangan letak harga. Kamu tak letak harga. Hamba paling patah kali kalau orang tanya harga, sungguh. Nak jemput ustaz berapa ria? Berapa ria? Kayak ke dia, saya bukan jual nasi lemak. Kata ni, ria-ria ni lemak. Kata ni nasi lemak, nasi kabu boleh apa ya? Dah.
Berapa jam tak kira, aku nak ngajar suka hati aku lah. Berapa jam, kamu jemput sangat aku. Nah, ada orang tanya berapa, sejam berapa? Aduh, macam urutan masas pula ni. Sejam berapa ni ngurut masas tu. Nah, sejam RM50, sejam RM60. Tak ada. Suka hati aku nak ngajar berapa jam, siapa-siapa aku letih. Nah, malah dengar boh jemput. Nanti jangan jemput lagi. Jangan, takut aku pukul 10 sudah. Nah. Jangan kita orang panggil tanya harga sejam berapa jangan. Mereka tanya berapa maintainer nak mari sini minyak. Wah, tu lain. Kerana ustaz pun dia bukan mari dengan unta. Dia mari dengan kereta. Kereta pakai minyak dan tol. Kalau lalu ke jalan orang panggil ada highway, ada tol. Kalau tak mahu orang panggil guna tol, lalulah jalan kampung katanya menteri. Tu berapa minggu tak tahu siapa tak tu. Maka kena buat kira lah kalau tu supaya ustaz tu ikhlas mengajar. Martabat ikhlas ni bukan boleh dihukum waliullah belaka. Ada martabat mubtadi, mutawassit, muntahi. Sebab tu rasa ustaz bila kita tidak jaga keikhlasan dia. Kita dulu kena jaga, bukan ustaz tu memang kena jaga dah ikhlas dia tu. Tapi kita pun kena jaga juga. Kena jaga. Jangan duk harap ke dia seorang. Ustaz mesti kena ikhlas. Sedap. Dia gambar ustaz melekat berkali. Ustaz orang juga. Driver dia tu orang, bukan lembu. Lembu senang. So makan rupuk tepi jalan tak kena berhenti R&R. Betul tak? Orang kena makan nasi rabu lagi, nasi dagang lagi, makan nasi kandang lagi ni. Nak bayar duit. Kena buat kira belaka, barulah ikhlas. Ada satu orang sahabat hamba tu dijemput daripada Kuantan, piu ke? Menuju dia tu imam dia ni. Siapa kau Johor tu? Orang beri RM50 ada. Allah jauh. Tapi muju dia orang pakai gaji dah untuk imam masjid kerja pakai gaji bulan-bulan. Tak apalah. Ikhlas tu terjaga sikit. Kalau jenis hok tak makan gaji ke apa? Tak makan gergaji ni. Benak boh. Ada. You tengok buka sapu surat tu gitu. Napa you tak cukup dah dia. Ramah ni sapu surat. Tak gairah aku faham ada ni. Duit ambil tapi sapu surat jangan rembah ni. Duit ambil. Habis ikhlas tak ada. Ilmu je duk ceramah tadi masuk telinga kanan keluar yang kiri. Tu jemputlah ustaz banyak mana cakaplah berapa jam sekalipun amal kita tetap sama. Tak sama kita mengajar tutup guru tua kita kan. Allah. Tutup guru pondok, tutup guru tua kita kan. Dia tak ada ceramah macam kita. Dia baca kitab kadang-kadang kita general. Kita general tidur faham tak? Kita tidur kro. Tapi masya-Allah berkat kerana dia mengajar tu lillahi ta'ala, kita pun sendiri jadi buat amal dengan gapo dia ngajar. Amal kita semakin meningkat. Sebab tu ada satu masjid di Kuala Lumpur dia tanya, "Kenapa ustaz? Saya duk pelik lagi. Amal jemaah kami ni tetap biasa, sunat pun malah buat gapo. Tapi kuliah paling banyak sekali di masjid tu. Kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isyak, kuliah tengah malam, kuliah tahajud. Kalau waktu bulan Ramadan, kuliah sebelum berbuka puasa, kuliah selepas berbuka puasa, kuliah sebelum tarawih, lepas tarawih, lepas witir ada lagi kuliah." Gila tak gila? Kuatnya kuliah. Bukan calai-calai je pun. Memang hidup duit banyak je boleh bayar lah aku. Tapi dia cerita sini tentang amalan ni. Tak tambah saya. Itu satu daripada keberkatan. Kerana orang hak mengajar kadang-kadang dia mengajar saja. Kena pula ustaz. Ramadan ialah bulan RM, bulan duit dia panggil. Jangan main. Ni pernah dengar dari telinga hamba sendiri ni, ustaz tak usah sebut nama sahabat hamba sendiri ni. Tak sabar kita berapa hari lagi nak Ramadan? Ingat tak sabar nak iktikaf, nak baca Quran, nak puasa Ramadan, nak perbanyakkan amal. Dah. Atau bagusnya dah hati dia ni. Apa tu ada dalam 15 hari lagi Ramadan. Lambat lagi berasa tak sabar Ramadan ni. Kaya lah boh. Kaya. Apa kaya? Tak kaya apa? Kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar. Kadang-kadang malam tu dia tak tarawih pun. Tak tarawih. Dia mari tazkirah tarawih di satu masjid di sini, lepas isyak sebelum tarawih, sini tazkirah tarawih sebelum tarawih. 40 minit, tuan-tuan, puan-puan, marilah kita beramal ibadat dengan penuh ketekunan dan kerajinan. Tingkatkan ketakwaan kita di bulan Ramadan. Beru-beru je retak-retak gigi atas muka makmum ni. Cukup 40 minit. Tuan-tuan, puan-puan, saya kena pergi ke tempat satu lagi pula. Ada satu tempat lagi saya tazkirah. Tuan-tuan, teruskan sembahyang tarawih ya. Ya pergi. Tempat yang kedua tu, habis dah tarawih.
Dia sampai itu habis dia tarawih. Nah, bila sampai sana, tuan-tuan, tu juga. Tuan-tuan, puan-puan, tingkatkan amalan tarawih kita di bulan Ramadan. Jangan kita kurang. Oh, sedap dia. Gong. Dia bila tarawih dia? Bila dia tarawih? Takkan masa dalam kereta tengok map location tu duduk sallallahu wasallam alaihi Allah, takkan nak cari tempat sorang dia tarawih dalam kereta. Tak pernah sabar. Makna dia tak tarawih. Dia suruh orang tarawih. Ni penat ustaz. Oh, banyaklah kalau KL Lumpur ni banyaklah ada itu ni. Ni lah ayat kata ceramah ni mudah. Nak berapa jam ustaz? Sejam setengah boleh. Nak berapa jam? Nak 3 jam. Nak 3 jam boleh 3 jam. Di Mersing ni di Johor, satu tempat masuk atas bukit kelapa sawit, kita tak suka-suka ada makhluk Allah hidup situ. Kata sudahlah betul tak ada jemputan sini, nama aku mari ceramah ke jin Afrik mana lah ni. Ada. Dan Kelantan belaka kebanyakannya. Dia sempadan dengan Pahang, Mersing, Johor. Jadi hamba siapa lewat juga. Sepatutnya lepas maghrib. Siapa-siapa pukul 8.30. Lewat lagi pada tadi. Jauh boh. Nak jauh. Siapa 8.30. Jadi pengurusi majlis dia pun dia bergurau lah. Kalau kita tahu tak bergurau lah. Tapi kita tak tahu dia bergurau. Ingat kau sungguh. Dia kata apa? Jadi oleh kerana ustaz kita sampai lewat, kita denda beliau supaya ceramah 3 jam tanpa henti pada malam ni. Tak ada apa. 3 jam sungguh. Gagal ke ceramah 2 jam setengah. Mari dia pengurusi tadi. Ustaz, berhenti ustaz, lapar. Setengah jam ke 3 jam? Kata 3 jam. Gorah je, gorah. Oh, bergorah. Jangan bergorah. Nak bak gorah yang gorah. Kerana ceramah ni mudah, nak cerita je mudah. Di Pasir Gudang pukul 12, pukul 1 baru sudah. Pukul 12.30, pukul 1 baru sudah. Sudahlah malam ni pak kita dah ni. Tak saya berhenti lah awak si ustaz ni. Pukul 12.30 sudah tu, tak mula pukul 9.30. Pukul setengah malam mula dah tu ni. Itu pun kerana apa? Kerana dia ceramah dalam kemah. Dalam kemah. Sebab tu saya kurang dalam kemah. Saya awal-awal selalu saya kurang ceramah kalau di padang. Saya tidak. Kalau dalam masjid ya lain, rumah Allah. Kita ni i'tikaf lagi dah ni. Ya aura lain rumah Tuhan ni. Di padang bola ke apa tu lain. Tempat-tempat lembu duk berok, duk makan tu ni. Orang duk main bola, ya aura lain. Jadi dia pasal kemah buat petah, kemah orang panggil penonton ni gelap, tak nampak orang. Tak nampak orang. Hamba kurang selalu kalau ceramah tak nampak orang. Bila ceramah tak nampak orang, hamba ceramah pejam mata. Pejam mata terus. Start assalamualaikum tu kan? Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Taala. Jarang-jarang sekali buka. Takut toyu kau berapa depan itu. Saya tak. Orang lah gitu. Tak nampak orang. Jadi kita tak sedap lah tak nampak orang ni. Kata semacam ceramah kau Langsui, kau Pontianak ni. Tak nampak muka orang. Jadi kita pun ceramah pejam mata. Lama. Siapa pukul berapa tak tahu pukul berapa tak ada jam. Buka mata jaga-jaga tengok macam-macam. Nampak duk gini ada. Ni saya cakap aja kata apa orang macam Ultraman lah ni. Mari akhir kali mari pengurusi kata ustaz 12.30 dah. Nasi sejuk kata ustaz. Berhenti ustaz buat apa? Kesimpulan. 12.30 dah. La haula wala quwata illa billah. Dah ni. Nak ayatnya apa? Ceramah ni mudah. Amal ni yang payah. Amal ni payah. Ceramah mudah. Tuan-tuan, puan-puan, marilah kita bersifat dengan sifat sabar. Karena sifat sabar ini adalah sumber kekuatan Islam. Allah Ta'ala firman dalam Quran, Ya ayyuhan nabi, harridil mu'minina alal qital. In yakum minkum 20 sabirun, yaglibu mi'atain. Wa in yakum mi'atun, yaglibu alfan minal ladhina kafaru. Allah Ta'ala firman dalam Quran, wahai Nabi, kabarkan semangat sahabat-sahabat kamu keluar ke medan Badar untuk jihad dengan orang kafir. Kalau ada di kalangan mereka 20 orang yang bersifat dengan sabar, nescaya dapat mengalahkan 200 tentera kafir Quraisy. Wa in yakum mi'atun, kalau ada 100 orang yang bersifat dengan sabar, yaglibu alfan minal ladzina kafaru, dapat mengalahkan 1000 tentera kafir Quraisy. Marilah tuan-tuan, puan-puan,
Muslimin muslimat sekalian, kita berakhlak dengan akhlak sabar di dalam jiwa kita. Orang dapat takbir, semangat ni. Nah, ya tunggu masjid bani selipar ya tak ada. Natai mana ambil selipar aku celaka molek mata boleh buta. Ustaz. Tengok ceramah tadi. Dia sendiri dah tak ada sabar. Ni ceramah apa malaikat perangai apa setan dia panggil dia. Ceramah sini berapi. Hok duk depan gini. Nanti nak takbir ni. Ni. Takbir. Semangat pas depan. Tapi dia ceramah saja. Bila turun masjid selipar dia tak ada, dia duk maki hamu. Nak tahu mana selipar aku celaka sungguh. Mahal pula capa bukan murah boh. Ni 80 hias 100 lebih boh. Ni rupa-rupanya dia sendiri tidak sabar. Siapa tu? Bukan hamba tu, orang lain kata ni. Hamba lain. Kata ni, hamba pun tak sabar ke? Tak sabar. Penjaga tol di Kota Damansara tu kena marah dah hamba ni. Tak. Memang kena marah. Satu hari tu kita lewat pergi kuliah maghrib. Nah, bila masuk Touch and Go, orang depan tu habis kat kredit dia. Touch and Go ya habis. Ya tak naik-naik. Ya tak naik-naik. Kata ni. Kata, sudahlah, lambat dah aku kuliah. Nah, bahawa nak boleh kau mari orang hak penjaga tu dah lambat. Bila mari pula tu duk cakap pula dua tu ngongeng. Kata gerak aku berapa kat punggung kata yo lah lapu marah ni. Nah, yo puaka, yo pergi. Siapa tanya kita? Turun cermin, penjaga tu kata, "Sabar ustaz." Ya kenal lah muka suka biasa aku ni boh. Piu dia ni. Sabar ustaz. Sabar. Aku lewat dari kuliah maghrib. Mau tahu tak? Main gapo dia tadi? Hei, apa? Kejut je. Tak kecek. Kita tak dekat naik bawah Touch and Go penuh. Kata ni, pergi. Ceramah malam tu sabar tuan-tuan, akhlak gini. Allah. Kata ni, balik suka lah kata bodoh balik aku ni. Nah, ceramah bab sabar tadi berjeruk 2-3 jam. Nah, nak amal sabar dalam 1 saat tak dapat. Nah, pergi cari balik orang jaga tu tadi minta maaf kata hamba tak dimarah benar, tak boleh lewat. Bawa kereta ni tak boleh. Tak boleh. Bawah pada 100. Bawah pada 100 haram alaik. Haram tak boleh. Nak 100 sama. Berapa dah? 5,000 dah. Orang panggil tembok. Saman. Tak bayar. 5,000 lebih. Ni tak tahu lah. Gi mari. Nah, nak cerita apa? Nak cerita sabar. Satu hak kita ceramah ke orang mudah. Kita nak buat amal 1 saat payah. Hurai bab sabar. Definisi sabar. Tafsir isyarat pula. Isyarat apa? Bab isyarat apa? Ra isyarat apa? Mari pula kata-kata hadis-hadis. Syahid daripada Quran. Mari kata-kata ulama. Fadilat sabar pula. Cerita-cerita ulia. 3 je syarah bab sabar. Kena ke Tuhan uji kita saat ya. Tak boleh nak sabar. Berat bah. Kerana lidah ni tak ada tulis. Senang nak ceramah kau orang 3 je tak apa. Tapi nak amal, tubuh kita penuh dengan nafsu jahat dan tulal bulal. Sebab tu Tuhan suruh raya Idul Fitri sekejap ya. Jangan duduk lama sangat. Sekejap mu kena sambung balik mujahadahmu. Bukan hanya bulan Ramadan saja mu mujahadah, sambung balik. Lepas jaga raya, esok tu puasa lalu dah. Berlawan lalu dengan nafsu. Teruskan. Sampailah Allah Ta'ala pertemu kembali kita bulan Ramadan kalau kita panjang umur. Antara Jumaat ke Jumaat. As-salatul maktubah baina as-salatil maktubati wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhanu ila ramadan mukaffaratun bainahunna iza jatanabal kaba'ir. Antara semayang ke semayang 5 waktu, antara Jumaat ke Jumaat, antara hidup Ramadan ke Ramadan balik, itu ada fadilatnya. Allah Ta'ala nak ampun dosa-dosa kecil kita. Dengan syaratnya kita tidak buat dosa besar, yakni senantiasa orang tu bertaubat daripada segala dosa. Bukan maksud dia rasa dia tak buat dosa besar. Jangan rasa gitu. Orang yang rasa dia tu bersih, dialah kotor. Man zanna nafsuhu tahirun fahuwa najisun bila syakin. Siapa yang rasa bersih daripada dosa, dialah najis dosa, tak ada syak. Bukan kata kalau gitu gugur belaka lah dosa-dosa aku ni. Sebab aku tak pernah judi, tak pernah minum arak, tak pernah buka aurat. Rasa tak ada dosa itulah berdosa. Maksud kata iza jatanabal kaba'ir mukaffaratun bainahunna iza jatanabal kaba'ir, dengan makna Allah Ta'ala ampun dosa-dosa kecil
dengan syarat kita tidak buat dosa besar, dengan makna kita senantiasa bertaubat kepada Allah, yakni kita merasakan kita buat dosa, barulah kita tu apa dosa. Maka jangan luput daripada kita bertaubat di atas segala dosa kita. Setara Nabi 100 kali sehari taubat, hak setara maksum kita, hak tidak maksum yang patut-patutnya kita kena taubat lebih daripada 100 kali sehari. Istighfar pun tak sampai 100. Usah kita taubat kita. Istighfar sampai tak 100. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun lalu cucu. Istighfar dak rasa. Astagfirullah tu pun bukan taubat lagi. Astagfirullahalazim. Itu jadi adat dah jadi. Taubat ni maksudnya ada rukun dan syaratnya. Maka hendaklah kita senantiasa bertaubat daripada segala orang panggil dosa-dosa kita. Dan segala orang panggil kelemahan kita dan segala kekurangan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, barulah di sana Allah taala membersihkan jiwa kita, memasukkan kita di kalangan hamba-Nya, dan Allah taala menjemput kita masuk ke dalam syurga-Nya, dan di kala itu kita benar-benar hamba Allah, tidak hamba selain daripada Allah, dan kita ibadat bukan hanya bermusim pada bulan-bulan yang lebih-lebih sahaja, bahkan ibadat kita sepanjang masa, sepanjang zaman, kerana selagi mana kita hidup atas muka dunia belum dimatikan oleh Allah, maka Allah taala firman dalam Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sehingga kamu didatangi dengan mati. Yakin situ dengan makna kematian, makna jadi hamba Allah sampai mati, ibadat pada Allah sampai mati, mujahadah dalam ibadat kita supaya adanya orang panggil ubudiyah dan ubudah sampai kita mati. InsyaAllah nampaknya pukul 10:05 dah. Perut pun berasa lapar-lapar dah. Mudah-mudahan kita semua dapat dipertemukan kembali oleh Allah. Amin. Amin lah, bila kita dengar mudah-mudahan kita kena amin. Mudah-mudahan tu doa dia panggil. Bila kita dengar orang kata semoga, mudah-mudahan kita kena kata amin. Itu doa khabariyah lafzan, du'aiyah makna. Jangan kita dengar ceramah seperti kita dengar berita Cina atau berita keling. Dengar tak bekak tapi faham, tak faham. Tadi dengar. Tu orang kita Malaysia dengar ceramah lagu tu. Tengangor itu ni. Gapo ustaz kata, ngangor laka. Tak faham. Kalau di Indonesia kan, ambogi dah ada jemputan tausiah di Pondok Pesantren Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam di Surabaya. Bagus orang Indonesia. Bila kiai, pak kiai dia ke ustaz dia, habib dia ke kata, mudah-mudahan kita semua dihimpun oleh Allah taala bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lambat-lambat amin. Orang Indonesia amin seretok. Ramai-ramai. Kata maknanya dia alert pada ceramah. Dia faham. Tidak kata dia dengar ceramah tu macam dengar berita Cina. Ada. Dia faham. Amin. Doa. Kalian kata kita, semoga Tuan Haji panjang umur. Amin. Semoga Tuan Haji duit banyak. Semoga Tuan Haji harta kaya. Semoga Tuan Haji bini pak. Amin. Mana amin tu kena kita tanya. Untuk lelaki mana? Siapa tu? Amin. Semoga Tuan Haji pendek umur. Tak ada amin. Elak dia panggil tu. Doa tak baik ni jangan doa amin. Doa baik-baik amin. Mudah-mudahan kalau kita tidak bertemu di dunia ni, kita bertemu di dalam syurga bersama dengan Nabi, mursalin, anbiya, salihin, auliya, syuhada, ulama, salihin. Dengan berkat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah taala terima akan pertemuan kita pada malam ni, dan Allah taala kabulkan kita dalam rahmat, syafaqah, mawaddah Allah Subhanahu wa taala, dalam cinta dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam, yang baik daripada Allah dan yang buruk daripada kelemahan diri hamba sendiri. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma ansuril Islam wal mujahidin fi Palestin wa fi Suria wa fi Misra wa fil Yaman wa fi Myanmar wa fi Fattani wa fi biladina Malaysia wa fi kulli makan wa fil ardil Islam. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.